Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan jawab lagi beberapa soalan ya, dan nanti insya-Allah di hujung nanti kita akan bahaskan ayat Quran yang sambungan daripada apa yang telah kita bahaskan sebelum ni tuan-tuan. Jadi kita tengok apa dia soalan yang pertama daripada pelajar kita. Okey, soalan yang pertama ialah berkenaan dengan macam mana nak tentukan baris kalimat fi'il dalam bahasa Arab. Contohnya zahaba, yadhhabu, idhab. Baik, tuan-tuan dengar Zahaba, yadhhabu, idhab. Macam ni kita nak baris, macam ni kita nak tentukan. Zal baris atas ke, ha baris bawah ke, ba tu baris depan ke. Sebenarnya tu kita panggil pattern tuan-tuan. Pattern kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab Al-Quran, pattern ni disebut sebagai wazan. Wazan. Jadi kalau wazan ataupun pattern, kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak tentukan bagaimana orang Arab sebut. Macam mana orang Arab sebut? So pattern dia macam itulah. Zahaba, dia telah pergi. Yadhhabu, dia pergi. Itu fi'il mudhari'. Kalau zahaba tadi fi'il madhi. Idhhab tu fi'il amar. Pergilah oleh engkau. Jadi kalau tuan-tuan tanya soalan tu seolah-olah macam tuan-tuan tanya saya dalam bahasa Melayu. Katalah kalimat itu kalimat duduk. Kalau duduk, Ustaz, kenapa kita sebut duduk? Kenapa kita tak sebut didik? Kenapa kita tak sebut dadak? Sebab kena ingat dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau huruf-huruf vokal telah digantikan dengan baris. Huruf vokal kan A, E, I, O, U kan. Kalau macam A tu, A tu maknanya telah digantikan dengan baris atas. O telah digantikan dengan baris depan. E telah digantikan dengan baris bawah. A, E, I, O, U kan. Kalau huruf-huruf konsonan pula yang selain daripada A, E, I, O, U tu, itu yang kita jumpa dekat dalam Quran tu lah, huruf-huruf yang selain daripada A, E, I, O, U tu. Jadi kalau macam katalah kalimat bola kita nak sebut dalam bahasa Arab, katalah kita convert dalam perkataan Arab, dia sebenarnya B-O-L-A. O tu tak tulis. A ujung pun tak tulis. Dia sebut BL je. Jadi BL je. Tapi dalam bahasa Melayu, bola kita sebut sebagai bola. Jadi kalau orang tanya, Ustaz kenapa kita tak baca Billy? Kenapa kita tak baca bala? Memang bukan. Dia dalam bahasa Melayu bola. So kita nak kata apa? So dalam bahasa Arab kalau tuan-tuan tanya, Ustaz kenapa kita tak baca baris depan? Kenapa kita tak baca baris bawah? Atau macam ni kita nak tentukan? Tak boleh. Itu memang pattern dia punya tu. Kalau dalam bahasa Arab, bola lah. Mana kita boleh panggil Billy? Mana kita boleh panggil bala? Tak boleh. Bola dia tak bola. Tingkap, tetap kita panggil dia sebagai tingkap. Tak boleh kata tungkup, tingkip, tak boleh. Tingkap dia tingkap. So soalan ni sebenarnya tak berapa nak relevan sangat. Macam ni kita nak tentukan. Dia sebenarnya bergantung atas pattern bahasa Arab itu sendiri. So macam ni kita nak tahu, kita kena hafal lah. Kita kena hafal. Sebab tu hafalan tidak diperlukan dalam sistem Al-Furqan. Sebab kita fokus pada Al-Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tahu apa kalimat tu dan kita terus tengok dia punya makna. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok apa dia soalan kita yang kedua. Baik, soalan yang kedua. Kita tengok apa soalan yang ditanyakan oleh student kita. Baik. Ustaz kata kalimah nafsin wahidatin. Nafsin wahidatin. Makna nafsin wahidatin ialah jiwa yang satu. Nafsin maknanya jiwa, wahidatin maknanya yang satu. Wahidah, wahid kan makna satu. Jadi Ustaz kata ini pasangan zat sifat. Zat ni kalau dalam sistem lama kita panggil mausuf. Ustaz kata nafsin wahidatin ini merupakan kalimat zat sifat ataupun mausuf sifat. Ustaz juga maklumkan pasangan zat dan sifat ini kedua-duanya mesti disamakan jantinanya. Tapi kenapa satu ada ta marbutah menunjukkan dia muannas dan satu lagi tiada ta marbutah menunjukkan ia mudzakkar. Baik tuan-tuan, dalam sistem kita akan ajar ada mata pelajaran yang kita sebut dua isim berpasangan. Dua isim berpasangan ni kalau saya boleh bagi contoh macam saya cuci baju sekolah. Baju sekolah tu dua isim berpasangan. Yang mana isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Saya cuci baju hitam. So baju hitam tu dua isim berpasangan. Dua-dua tu kalimat isim, kalimat nama, kalimat nouns. Jadi kalimat yang kedua hitam tu menjelaskan tentang baju apa yang dia cuci. Saya cuci baju sekolah. Sekolah tu kena sebut dekat dalam ayat tu menunjukkan baju apa yang dicuci, baju sekolah. Walaupun kita tak cuci sekolah pun, kita cuci baju tapi sekolah kena dimasukkan dekat dalam ayat tu. Jadi itu kita panggil dua isim berpasangan. So dua isim berpasangan ni ada dua jenis. Satu ialah pasangan sandar menyandar macam baju sekolah tadi, tapi satu lagi jenis pasangan zat dan sifat. Contohnya baju buruk, baju cantik. Saya cuci baju cantik. Saya cuci baju buruk. Tadi saya cuci baju sekolah kan. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia ada dua jenis
dua isim berpasangan lah. Jenis dua isim berpasangan yang pertama itu ialah pasangan sandar menyandar, baju sekolah, baju buruk, baju cantik, dua isim tapi sandar menyandar. Tapi kalau jenis yang kedua itu pasangan zat dan sifat dia. Baju hitam, baju cantik, baju buruk, baju baru, baju besar, baju kecil. So besar, kecil, cantik, buruk itu kan sifat sesuatu kan. Dia sifat dia gemuk, dia tu gemuk, jadi sifat dia gemuk. Dia tu cantik, so sifat dia cantik. Dia hitam, sifat dia hitam. Itu kita panggil pasangan zat dan sifat. Jadi kalau dalam kaedah nahwu bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan, kalau anda kata pasangan zat dan sifat, zat dia tu kalau muannas, sifat dia pun kena muannas. Kalau zat dia ejaannya muzakkar, sifat dia pun kena ejaannya muzakkar. Jadi contohnya macam apa tu, madrasah. Madrasah tu kan kalimah apa tu, kalimah muannas kan, ada ta marbutah kat ujung, madrasah kan. Jadi kalau madrasah kita nak kata madrasah mukminah je, madrasah mukminah ataupun madrasah talibah macam tu, dia mesti kena ada. Kalau satu duduk satu muannas duduk kena muannas, satu muzakkar duduk muzakkar, satu ada alif lam duduk ada alif lam, satu tak ada alif lam duduk mesti kena tak ada alif lam. Jadi nafsin wahidatin tu kata pelajar ni, ustaz kenapa satu muannas satu muzakkar? Sebab wahidah tu kalimat muannas tapi nafsin tu tak ada pun ta marbutah. Bagi dia kalimat tu kalimat muzakkar. Jawapannya ialah sebenarnya kalimah nafsin tu sebenarnya dia ialah kalimat muannas. Kalimat nafsin tu dia ialah kalimat muannas ni, nafsin. Jadi sebab tu wahidatin, nafsin wahidatin, inilah kalimat muannas. Tapi ini antara kalimat-kalimat yang dikecualikan kena letak ta marbutah di hujung. Sebab biasanya kalau kalimat muannas dia mesti kena ada ta marbutah kat hujung. Macam nama orang perempuan, Jamilah, Azizah, Karimah. Kalau lelaki Aziz, perempuan Azizah. Kalau lelaki Jamil, perempuan Jamilah. Jadi ta marbutah tu isyarat menunjukkan kalimat itu ialah kalimat muannas. Tapi nafsin ini antara kalimat-kalimat yang dikecualikan, yang mana tak ada ta marbutah tapi di kalimat muannas. Apa contoh lain yang sama dengan kalimat nafsin ni? Ada al-ard, ardu kan maknanya bumi. Allah selalu panggil syi kat dia. Begitu juga dengan kalimat lain yang kita sebut macam apa, kalimat as-sama. As-sama maknanya langit kan. Itu juga merupakan kalimat muannas. Walaupun tidak ada ta marbutah, dia merupakan kalimat muannas. Soalan berikutnya, kita dengar apa soalan daripada pelajar kita selepas ni. Okey. Dia bertanya tentang apakah kalimat haraf dan kalimat jar merupakan dua kalimat atau satu kalimat? Haraf jar. Haraf jar ni satu kalimat ke dua kalimat? Obviously dua kalimat lah bang. Tentulah kita nampak. Yang pertama kalimat haraf, yang kedua kalimat jar. Haraf jar lah. So dia kata ni satu kalimat ke dua kalimat? Okey, tuan-tuan dengar dulu. Haraf jar ni tuan-tuan, dia dua kalimat. Walaupun dia menjelaskan tentang satu perkara yang sama lah. Dia menjelaskan haraf tu haraf jar. Contohnya macam mana? Buku biru. Saya nampak buku biru. So buku biru. Adakah buku biru tu satu kalimat ke dua kalimat? Dia dua kalimat, buku dan biru. Tapi biru tu menjelaskan tentang buku apa? Samalah macam haraf jar. Itu ialah kalimat haraf tapi menjelaskan tentang haraf jar. Itu nak tunjukkan ini haraf apa? Haraf jar. Haraf ni ada banyak. Ada haraf taukid, haraf penegasan. Ada haraf tanya. Haraf tu digunakan untuk bertanya adakah, contohnya itu haraf tanya. Ataupun haraf penegasan, sesungguhnya haraf juga. Dia termasuk dalam kelompok haraf tu sendi, dia termasuk dalam kelompok haraf ataupun sendi yang termasuk dalam kelompok sendi untuk bertanya. Siapa, apakah, adakah, itu maksud haraf tanya. Jadi kalau haraf jar ni salah satu daripada kelompok haraf lah. Apa makna haraf jar? Haraf jar ni maknanya haraf bari bawah. Kerja dia membari bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Jadi kalau tanya ustaz, haraf jar tu satu kalimat ke dua kalimat? Dua kalimat lah. Tapi menjelaskan tentang satu perkara macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Satu kalimat lah. Tapi ada dua kalimat yang digunakan untuk menunjukkan itu menjelaskan tentang salah satu daripada jenis fi'il. Fi'il madhi kan dua kalimat tapi menjelaskan tentang satu jenis fi'il iaitu fi'il madhi. Kalau tanya dia dua kalimat ke satu kalimat, itulah jawapan saya. Apa yang boleh saya jawab tentang perkara tersebut. Teruskan dengan soalan berikutnya, dan soalan ni pun daripada pelajar yang sama juga. Agak pelik-pelik juga soalan dia ni. Ni pelajar baru. Jadi pelajar baru ni punya soalan. Jadi kita dengarlah apa yang dia nak tanya dan kita cubalah jawabkan sebaik mungkin tuan-tuan. So dia baru masuk beberapa hari. Okey, mengapa kita perlu bezakan, ni soalan kedua. Orang yang sama tadi ditanya soalan yang ketiga, haraf dengan jar tu satu kalimat ataupun tidak. Ni soalan kedua. Mengapa kita perlu bezakan tiga jenis kalimat dalam Al-Quran? Apa kaitannya dengan memahami Al-Quran? Tuan-tuan, dalam Quran ni tuan-tuan yang ada banyak kalimat yang tuan-tuan nampak tu sebenarnya
Dia terbagi kepada 3 jenis saja. Sama ada kalimat nama atau perbuatan atau seni, isim, fi'il dan haraf. Jadi soalan ni kenapa Ustaz kita kena bezakan ni isim, ni fi'il, ni haraf? Tentulah sebab itulah asas dia. Jadi selepas kita tahu kalimat isim, apa yang perlu kita buat? Panjang cerita dia. Selepas kita tahu kalimat fi'il, baru kita tahu apa yang kita perlu buat dengan kalimat fi'il tersebut. Begitu juga dengan kalimat haraf. Saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan tahu kalimat isim ni dah kenal ini isim, ini fi'il, ini haraf. Jadi bila jumpa kalimat isim, kita masuk pada peringkat pelajaran yang kedua. Bila isim, kita kena bagikan kepada 2 jenis pula, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi. Yang kedua ialah isim biasa. So kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni apa dia? Isim tanya, isim tunjuk, isim mewakili. Itu kita jelaskan. Kalau isim biasa, apa kerja dia pula Ustaz? Isim biasa ni jenis isim yang ujung dia kita boleh ubah-ubahkan baris. Masjidu, masjidi, masjidah. Kitabu, kitabi, kitabah. Kita boleh teruskan dengan pelajaran kita berikutnya. Asasnya kena bezakan 3 jenis kalimat tu. Sama macam kalimat fi'il. Bila tahu kalimat fi'il, baru kita jelaskan. Fi'il ni ada 3 jenis. Yang pertama fi'il madhi, mudhari' dan amal. Kemudian kalau fi'il madhi, kita cerita teruskan. Kalau jumpa fi'il saja mesti kena cari apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Kemudian ganti nama diri itu rujuk pada siapa. Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih. Selepas tahu kenal kalimat fi'il. Kalimat haraf pun sama. Kena tahu apa gelaran dia dan apa fungsi dia. Jadi sebab tu perkara pertama sekali, mesti kena tahu pisahkan ketiga-tiga kalimat tu. Selepas dah pisahkan ketiga kalimat tu, barulah kita boleh pergi kepada pelajaran kita yang berikutnya. Jadi biasanya nak bezakan antara isim, fi'il dan haraf ni makan masa panjang kalau belajar sistem lama. Kalau sistem Al-Furqan insya-Allah hari pertama belajar, hari kedua belajar insya-Allah dah boleh bezakan ketiga-tiga jenis kalimat tu tuan-tuan. Baik. Baik, soalan kita berikutnya berkenaan dengan sistem Al-Furqan itu sendiri. Adakah dia sama dengan dengan soalannya? Apakah bahasa Arab yang kita belajar dalam sistem Al-Furqan sama dengan bahasa Arab Al-Quran sebelumnya? So, adakah bahasa yang kita guna ataupun yang kita ajar ni ialah hanya semata-mata ataupun synchronize dengan sistem yang terdapat ataupun sama selaras dengan bahasa Al-Quran ataupun bahasa yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan Al-Quran kepada kita. Itu soalan dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan nak tahu, bahasa yang boleh bertahan selama 1500 tahun ataupun lebih ialah bahasa Arab Al-Quran tu je. Bahasa lain, dia tak ada bahasa yang boleh bertahan selama bahasa Arab. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok bahasa Inggeris ke, bahasa apa pun dia akan pudar, dia akan habis. Dan dia akan digantikan dengan teknik ataupun perkataan ataupun cara perbualan yang baru. Bahasa Melayu pun sama, bahasa Inggeris pun sama, apa bahasa pun sama. Tapi bahasa Arab yang Rasulullah SAW guna tu, dengan para sahabat dulu, dengan orang Quraisy guna waktu tu, dia kekal sampai hari ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, sampai hari ni masih lagi orang ada bertutur dalam bahasa yang sama digunakan oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Para pelajar universiti yang belajar bahasa Arab, dan kami dulu, saya dulu belajar di bukan negara Arab ni, di negara luar Arab. Jadi bila kita belajar di luar negara Arab, jadi kalau alirannya aliran bahasa Arab, kita akan guna bahasa Arab yang fusah. Bahasa Arab yang Rasulullah guna yang macam dibaca dekat dalam Al-Quran tu. Tapi kalau kita belajar kat negara Arab, kadang-kadang negara tersebut dia terpengaruh dengan bahasa dia, bahasa pasar dia. Jadi kita kalau belajar kat sana, kita pun ikut bahasa pasar dia. Tapi nak beritahu, bahasa yang kita jelaskan, yang kita gunakan, yang kita ajar pada pelajar-pelajar kita ialah bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya, adakah ini bahasa Quran? Yes. Jawapannya ya, definitely. Buat apa nak belajar bahasa pasar? Tak ada keperluan untuk kita, tuan-tuan. Soalan kita hari ini ialah berkenaan dengan perbezaan antara dua kalimat. Bunyi dia seakan-akan sama, lebih kurang, tapi makna pun sama, makna pun sama. Tapi kenapa kadang-kadang kita jumpa yang pertama, kadang-kadang kita jumpa yang kedua? Apa kalimat dia? Cuba tuan-tuan tengok. Jadi soalannya ialah inna dengan anna. Jadi inna dengan anna ni kedua-duanya maknanya ialah sesungguhnya. Anna pun maknanya sesungguhnya, inna pun maknanya sesungguhnya juga. Jadi apa beza antara kedua kalimat ini? Bila masa nak digunakan? Okey. Kita dengar dulu Makna memang sama. Jenis kalimat memang sama. Itu kalau kita belajar dalam sistem Al-Furqan, itu termasuk dalam kelompok haraf, kelompok kalimat-kalimat sendi. Jadi kalau tuan-tuan belajar, kalau tuan-tuan disebut saja kalimat sendi, pertama tuan-tuan kena tahu apa gelaran dia. Yang kedua, apa fungsi dia. Jadi kalau inna dengan anna ni, dia dua-dua kalimat sendi, kalimat haraf yang kita gelar dia sebagai haraf taukid. Apa makna taukid?
Taukid maknanya penegasan. Sebab tu maknanya sesungguhnya. Dua-dua sama tuan-tuan. Dua-dua maknanya ialah sesungguhnya. Inna dengan anna. Tapi kenapa dibezakan? Satu baris atas, satu baris bawah. Inna, satu lagi anna kan. Kenapa? Okay, jawapannya ialah bila tuan-tuan dengar ada seseorang yang melafazkan ayat Al-Quran, bila dia kata inna sekian 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 sekian, dia sebut inna allaha, katalah apa-apa saja kan. Jadi kita tak payah tahu apa kalimat ataupun ayat sebelum tu. Sebab apa? Sebab itu permulaan cerita ataupun permulaan rangkap. Sesungguhnya sekian 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 sekian. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar anna, dia baca ayat Quran, dia ayat Quran tu dimulakan dengan anna. Tuan-tuan kena tanya apa ayat sebelum tu, apa cerita sebelum tu. Sebab anna sesungguhnya juga, tapi dia haraf penegasan yang diletakkan di tengah-tengah rangkap ataupun diletakkan di tengah-tengah ayat. Tengah rangkap lah, bukan tengah ayat, tengah rangkap. Tapi kalau inna, dia akan gunakan perkataan inna itu di pangkal rangkap, tuan-tuan. Di awal rangkap. Itu beza antara inna dan anna. Dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan sambung lagi surah Al-Alaq. Kita akan bahaskan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 daripada surah Al-Alaq. Saya akan bawa tuan-tuan untuk tengok ayatnya. Ya, tuan-tuan tengok, saya pun ada bawa sikit ayat yang sebelum ni yang kita telah pun bahaskan supaya kita dapat dia punya flow cerita dia. Jadi ayat yang ke-15 Allah sebut kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maksudnya jangan atau tidak sekali-kali la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti lanasfa'an bin nasiyah, pasti kami akan rentap, kami akan sentap dengan ubun-ubunnya. Allah Ta'ala kata ni kepada orang yang menghalang Rasulullah SAW, khususnya Abu Jahal dia dan geng-geng dia sebenarnya, tuan-tuan. Abu Jahal ni dia ada nadi dia, ataupun dia ada nadi ni maksudnya ialah klub. Kelab ni biasanya tempat dia orang berkumpul, tempat dia orang minum arak, tempat dia orang bincangkan tentang masalah-masalah yang timbul dalam kawasan mereka dan sebagainya. Itu kita panggil nadi. Nadi ni sampai sekarang ada dekat negara Arab. Nadi ni macam kelab-kelab sukan. Itu kita panggil nadi. Sampai sekarang masih ada. So, kalau anda kata Abu Jahal ini dia tidak berhenti, jadi Allah Ta'ala kata nanti kami pasti akan sentap dengan ubun-ubun ni masuk ke dalam neraka. Dan ini akan diterimalah. Sebab Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji dan Abu Jahal mati dalam keadaan kufur. Tapi jangan lupa, ramai para sahabat Rasulullah SAW yang asalnya kafir bersama dengan Abu Jahal tersebut, kemudian telah memeluk Islam. Yang ini tak masuk. Yang ini telah diterima oleh Allah dan Allah mengiktiraf mereka sebagai antara orang-orang yang terbaik dalam kehidupan dunia daripada mula sampai habis. Allah Ta'ala menggambarkan ataupun Allah Ta'ala menyebut, memberi pengiktirafan kepada para sahabat ni, bila kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada keburukan. So itu ialah kelompok orang-orang mukmin, orang beriman. Tapi ayat ni turun, tuan-tuan, semasa orang kafir Quraisy masih lagi berkuasa, khususnya Abu Jahal. Abu Jahal ni memang jahat lah, tuan-tuan. Kalau dengar cerita pasal dia, macam-macam yang disebutkan dalam sirah. Baik, jadi Allah Ta'ala kata jangan, nanti kami akan sentap ubun-ubun kau masuk neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, kata Allah dalam ayat ini, iaitu ubun-ubun pendusta yang derhaka. Si pendusta yang derhaka, ubun-ubun tu yang akan kami sentap masuk dalam neraka. Tapi siapa yang beriman daripada itu tak. Yang ni Allah Ta'ala berbaik, Allah Ta'ala ampunkan mereka dan mereka menjadi sahabat Rasulullah yang sangat setia, dan ada yang mati berjuang kena mempertahankan agama, mempertahankan Rasulullah SAW, mempertahankan agama Allah dan sebagainya, tuan-tuan. Ini yang mati dalam kafir. Khususnya dalam konteks ini rujuk kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni, kalau tuan-tuan nak tahu, nama dia sebelum daripada Rasulullah beri nama Abu Jahal, nama dia Abu Hakam. Tapi kita dilarang tahu untuk memberi gelaran-gelaran kepada orang. Kita dilarang untuk memberi gelaran kepada orang, yang ini ada dekat dalam ayat lain. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Jangan kamu memberi gelaran-gelaran yang tidak disukai oleh orang. Tapi Abu Jahal ni dia jahat macam syaitan. Dia adalah Fir'aun zaman Rasulullah. Rasulullah memberi gelaran Fir'aun kepada Abu Jahal sebenarnya, tuan-tuan. Jadi Abu Jahal ni manusia yang terlampau jahat. Jadi Rasulullah bagi gelaran dia Abu Jahal. Sebab apa jahal? Sebab dia memang jahil sungguh. Dia jahil bukan sebab dia bodoh. Dia pandai, intelijen. Tapi sebab dia tak nak menerima Rasulullah itu atas alasan yang sangat dangkal. Sebab Rasulullah ni dia kata keturunan lain, aku keturunan lain. Jadi keturunan dia dengan keturunan Rasulullah tu daripada awal tu memang bersaing-saing.
Dia keluarkan panglima ni, orang tu keluarkan panglima tu. Jadi dia bersaing-saing sampai dia tak boleh terima yang Rasulullah tu dilantik menjadi nabi, sedangkan bukan daripada silsilah ataupun daripada keturunan dia. Memang masalah sikit si Abu Jahal ni, tuan-tuan. Akhirnya dibati dalam peperangan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, ni kan Allah Ta'ala kata akan sentak ubun-ubun, dan ubun-ubun mana? Ubun-ubun si pendusta yang derhaka. Okey. Falyad'u nadiyahu, kata Allah. Maka kata Allah Ta'ala, kalau terror panggillah kaum kau. Nadiyah ni, nadi tau, nadi. Nadi ni maknanya ialah geng-geng dekat dalam kelab dia. Falyad'u nadiyahu. Maka lam ni kan, lam ni satu kalimat ni tuan-tuan. Sebab tu dia warna di lain. Jadi fa ni maka, lam ni hendaklah, maka hendaklah yad'u, dia memanggil, dia menyeru, dia mengajak, nadiyahu. Nadiyah ni kaum dia lah, ataupun geng-geng dekat dalam nadi dia tu. Maka hendaklah dia panggil geng-geng dekat nadi dia. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Sanad'u zabaniya. Kau panggil geng kan? Allah Ta'ala kata sanad'u zabaniya. Kami pula akan panggil siapa? Panggil Zabaniyah. Tuan-tuan tahu siapa Zabaniyah? Zabaniyah siapa? Zabaniyah ni bukan cikgu kita, bukan untuk penghulu kampung kita. Zabaniyah ni malaikat yang menyeksa orang dekat dalam neraka, tuan-tuan. Kalau jangan katakan tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan kalau dia datang aja pun kita pengsan ke macam mana, kita pun tak tahu, mati kita tengok muka dia punya ganeh, tuan-tuan. Jadi falyad'u nadiyahu, yad'u nadiyahu. Okey, fa ni merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf haraf yang ni dia ada unsur ni, tuan-tuan. Fa ni dia ada unsur syarat. Maka kau panggil kau punya geng, nescaya aku panggil geng aku. Faham tak, tuan-tuan? Kau panggil geng kau, nescaya aku panggil Zabaniyah. Kami panggil Zabaniyah. Dia ada unsur syarat dan jawab dekat situ. Sebab tu ada sesuatu telah terjadi dengan yad'u ni. Fal yad'u nadiyahu. Jadi yad'u ni dia ada perbahasan dia sekejap lagi, tuan-tuan. Okey, sekarang ni cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok fa, kemudian kita pergi kepada kalimah lam. Fal yad'u. Fa tu kita kata dia merupakan kalimat haraf. Dia ada dua kerja kat situ, tuan-tuan. Yang pertama saya sebut tadi, dia termasuk dalam kelompok haraf dia termasuk dalam kelompok haraf ataf, penyambung cerita, dan dalam masa yang sama fa ni dia termasuk dalam kelompok haraf, dia termasuk dalam kelompok haraf syarat. Ada unsur syarat dekat situ, tuan. Ada unsur syarat dekat situ. Baik, kemudian kita pergi pada kalimat berikutnya, lam tu. Lam tu merupakan kalimat haraf juga, tuan-tuan. Lam juga merupakan kalimat haraf. Ini kita panggil dia haraf harful amar, lam al-amar, lam menyuruh, hendaklah engkau. Hendaklah engkau. Jadi kalau hendaklah engkau ni, tuan-tuan, dia ada kerja dalam ilmu nahwu. Kerja dia apa? Kerja dia menjazamkan fi'il mudhari', memberi baris mati kepada fi'il mudhari'. Jadi yang kita jumpa lepas kalimat ni ialah yad'u. Yad'u ni sebenarnya fi'il mudhari', tuan-tuan. Ini ialah fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari', yang ujung dia ni sebenarnya ada waw. Yad'u asal dia. Panjang dibaca yad'u, ada waw yang tak ada baris. Tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan belajar tajwid dipanggil itu huruf mad. Tapi kalau tuan-tuan masuk dalam kelas bahasa Arab Al-Quran, itu tak panggil huruf mad, dia panggil huruf illah, ataupun kita panggil huruf mu'tal. Dua-dua boleh, illah ataupun mu'tal. Jadi kalau ada huruf illah ataupun mu'tal kat ujung ni, tuan-tuan, kalau dia ni nak ditunjukkan yang dia telah dijazamkan, yang dia telah dimatikan, cara dia macam mana? Cara dia buang huruf illah tu. Jadi sebab tu asalnya yad'u, tapi sebab ada fal yad'u, pendek jadi dia. Jadi asalnya ada waw illah telah dihilangkan. Sebab apa dihilangkan? Disebabkan oleh ada lamul amar sebelum daripada kalimat yad'u fi'il mudhari' ini. Jadi kalau tuan-tuan nak i'rab macam ni? I'rab dia senang je. Yad'u ialah maknanya ialah dia panggil. Dia panggil maksudnya. Dia seru, dia panggil, dia ajak. Kemudian dia ialah fi'il mudhari', ganti nama diri dekat dalam tu ialah dia. Dia rujuk pada siapa? Dia ni dalam konteks ayat ni turun dulu rujuk kepada Abu Jahal. Itu maksud dia. Ada tak maf'ulun bih yang diseru ataupun yang dipanggil oleh Abu Jahal tu? Jawapannya ada. Apa dia? Nadia tu lah. Nadia. Nadia mana apa? Nadi tadi tu lah. Geng-geng dekat dalam kelab dia tu. Itu maksud dia. Panggillah geng kelab kau, maksud dia gitu. Ataupun panggillah kelab kau. Kelab tu bukan panggil kelab tertam, panggil ahli kelab lah. Geng-geng lah maksudnya.
So maf'ulun bih dia ialah nadia tu. Okey, kalau kita tengok pelajaran peringkat ketiga, ni pelajar baru dengar. Yad'u ini merupakan kalimat fi'il mudhari' dan dia fi'il mudhari' dia mu'rab, dia boleh kita ubah baris. So dia ni berada dalam keadaan asal dia marfu' ke ataupun telah berubah? Jawapannya telah berubah. So dia berubah menjadi apa? Dia jadi mansub ke jadi majzum? Jawapannya dia telah menjadi majzum. Asalnya dia berpangkat marfu', dia telah bertukar menjadi pangkat majzum. Siapa yang tukarkan dia? Ni haraf jazam ni. Dia ni geng motor. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem kita, nanti tuan-tuan akan tahu satu istilah kita sebut geng motor. Okey, sekarang ni ini telah dijazamkan. Siapa yang menjazamkan dia? Lam ni haraf jazam. Kemudian yad'u ni Allah guna teknik nombor berapa nak tunjukkan yang kalimat ni telah dijazamkan? Ini gunakan teknik nombor 2 iaitu buang haraf illah. Maknanya kalau sekiranya fi'il mudhari' itu nak dijazamkan, dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama, tukar baris hujung tu daripada baris depan kepada baris mati lah. Itu teknik yang paling standard digunakan. Teknik yang kedua, kalau hujungnya ada haraf illah macam mana Ustaz? Buang aja haraf illah macam dalam yang kita jumpa dekat dalam ni. Teknik yang ketiga apa Ustaz? Teknik yang ketiga ialah letak nun dekat hujung. Yad'una, yadribuna, yajlisuna. Itu masih bila? Itu kalau hujung dia kalau dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Fi'il mudhari' yang 5 tu apa? Yang ganti nama diri ni. Mereka berdua, kamu berdua, mereka, kamu dan engkau perempuan. Ni Allah guna teknik nombor 2 iaitu buang haraf illah. Okey, nadiyahu. Nadia ni maknanya ialah kaum ataupun nadi, kita dah jelaskan tadi, dia ialah maf'ul bih. Okey, nadi ni ialah kalimat, nadia ni ialah kalimat isim, dia merupakan isim biasa. Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah di hujung ni. Dan apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Dia merupakan maf'ulun bih kepada kalimat yad'u ni. Okay, dia juga merupakan mudhaf kepada kalimat hu. So ini ialah mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi hu ni kalimat isim, dia ialah isim dhamir, isim ganti nama diri. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada si Abu Jahal itu. Dalam konteks ayat ni semasa turun dulu tuan-tuan. Dia ni mudhafun ilaih kepada Nadia ini. Dan ini ialah isim dhamir, dia mabni, tak boleh ubah baris. Macam ni rupa dia macam itulah. Okey, sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sa maknanya akan. Akan, nad'u kami memanggil zabaniyah. Zabaniyah ni maknanya malaikat zamaniyah. Okey, ini sama juga dalam konteks ini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Tadi ingat tak saya kata fa ni dia ada unsur syarat dan jawab. Syarat dia, maka panggillah nadi kau, grup kau. Nescaya kami panggil zabaniyah. Jadi dia ada syarat dan jawab. Jika pergilah engkau makan, nescaya engkau kenyang. Pergilah engkau duduk, nescaya engkau akan hilang keletihan. Jadi dia ada syarat dia dan nescaya dia. Jadi ni ada unsur tersebut. Jadi sebab tu nad'u ni tuan-tuan, dia sama kaedah dia, dia pun telah mati. Macam mana cara dia telah dimatikan? Dengan cara yang sama juga sebab kalimat sama kan. Buang waw kat ujung dia. So kita ambil salah satu. Sa akan, inilah kalimat haraf, ini kita panggil harfu tamanni. Tamanni mana apa? Haraf, dia haraf. Gelaran dia ialah haraf pengharapan. Dia menceritakan sesuatu yang akan datang. Kalau Allah yang sebut, confirm datanglah. Tapi kalau manusia yang sebut, itu harfu tamanni, maknanya mungkin datang, mungkin tak datang. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam Quran, kalau Allah yang sebut, itu confirm datang. Allah takkan mungkinkan janji dia, dan apa yang dikehendaki oleh Allah benda itu tidak akan tidak terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah wajib akan terjadi, tuan-tuan. Okey, nisa dia ialah kalimat haraf, dia harfu tamanni kita panggil. Okey, nad'u kami panggil, kami seru. Ini ialah kalimat fi'il, dia fi'il mudhari'. Terus fi'il mudhari', kalau fi'il apa ganti nama diri dekat dalam ni? Kami. So kami rujuk pada siapa? Kami rujuk pada Allah dan kerajaannya. Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Siapa dia maf'ulun bih yang kena panggil? Siapa? Zabaniyah ni lah. Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga, ini ialah kalimat fi'il mudhari'. Dia sedang berpangkat majzum, dia sedang berpangkat dia berbaris mati ataupun berpangkat majzum. Tanda majzum di mana? Sama macam kat atas tu, tanda majzum dia ialah buang haraf illah. Asalnya ada haraf illah dekat sini, tapi telah pun hilang. Sebab apa hilang? Sebab dia nak tunjukkan yang nad'u ini telah majzum. Okay, kenapa dia majzum? Sebab dia merupakan jawab kepada fa. Itu maksud dia. Okey, habis ya tuan. Zabaniyah. Zabaniyah ialah merupakan kalimat isim. Az-Zabaniyah ni maknanya malaikat Zabaniyah. Dia ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa, dia sedang berpangkat mansub, tanda mansub dia fathah. Apa penyebab dia dapat pangkat mansub tuan-tuan? Penyebab dia dapat pangkat mansub ialah kerana dia merupakan maf'ulun bih kepada kalimat nad'u ini. Okey tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita akan jumpa
apa ni, kita akan jumpa lagi pada pada siri-siri kita yang berikutnya. So mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya, insya-Allah.